Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bulletin Awani bersama saya Hakim Rahman. Baik, tahap keresahan dan stres dalam kalangan rakyat Malaysia tak kala berdepan dengan pandemik COVID-19 ini adalah paling tinggi dalam segala aspek berbanding 27 negara lain. Ini hasil tinjauan yang dilakukan oleh firma penyelidikan pasaran dan perundingan antarabangsa Ipsos. Keresahan tersebut tercetus ekoran perubahan rutin selain tekanan keluarga. Dan bagi membincangkan mengenai perkara ini, kita bersama dengan pakar perunding psikiatri Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, Profesor Dr. Amir Siddiq Amin Nordin. Prof, kalau kita lihat kajian tersebut, tahap keresahan rakyat di negara ini berhubung dengan situasi pekerjaan 74% berbanding dengan 56% di peringkat global. Kalau kita lihat pengumuman yang dibuat sebelum ini dalam 5 pakej ransangan ekonomi untuk memelihara pekerjaan, adakah ia tidak mencukupi untuk mengimbangi ataupun mengurangkan kebimbangan rakyat Malaysia terhadap jaminan pekerjaan? Terima kasih Hakim. Saya pun dah lama tak jumpa Hakim kat sana tu. Tapi mengikut kepada apa yang dibincangkan tu, saya rasa masih ada banyak peluang untuk kita berusaha untuk meningkatkan lagi ransangan. Tetapi yang sedia ada 5 tu saya rasa sudah memadai untuk setakat ini. Cuma mungkin dari segi komunikasi kepada rakyat untuk mengambil peluang itu mungkin boleh diperbaiki lagi. Prof, boleh Prof terangkan bagaimana rakyat Malaysia yang menjalani perubahan rutin bekerja dari rumah atau organisasi ini boleh menangani masalah stres dan tekanan ini? So yang pertama tu working from home yang kita bincangkan tu, macam saya sekarang ni pun at home sekarang ni, bukanlah satu benda yang biasa kita buat sebelum MCO dan juga sebelum pandemik ini. Maka memang ada sedikit period untuk adjust dengan situasi baru yang kita berada sekarang ini. So pada permulaan seperti kita pernah bincangkan juga di Astro, bahawa rutin kita pada permulaan tu memang lari, tetapi insyaAllah tahun ni dengan MCO yang kedua ni, PKP yang kedua ni, kita lebih bersedia dengan ada rutin-rutin harian. So mungkin dari segi kajian yang diterangkan tu, dari segi dia punya jangka masa saya tak lihat dia punya main paper, tetapi kalau diambil pada tahun lepas, maka memang kita jangkakan bahawa satu period untuk adjust yang akan menunjukkan bahawa rutin yang lari itu pastinya akan menyebabkan stres dan juga tekanan kepada individu-individu yang bekerja ini. Prof, kita bermaklum bahawa perubahan rutin gaya hidup di luar norma kebiasaan kita sebelum ini akan memberi sedikit tekanan untuk terhadap diri kita. Tetapi melihat kepada kekurangan perubahan ini, ia juga memerlukan sokongan, terutama sokongan sosial, infrastruktur. Adakah ini penyebabnya berlakunya tekanan tersebut dan bagaimana caranya kita boleh mengatasi kurangnya sokongan untuk kita beralih ke norma baru dan sekaligus mengadaptasi dan menerima hakikat bahawa itulah kehidupan kita ketika ini yang akhirnya nanti boleh membawa kepada acceptance, penerimaan yang sekaligus boleh mengurangkan tekanan itu. Tentunya dengan sokongan daripada kedua-duanya, pihak keluarga dan juga pihak majikan memain peranan yang penting untuk mengurangkan stres, terutamanya semasa kita bekerja dalam norma baru ini. So antara yang kita boleh buat untuk di peringkat keluarga adalah perbincangan. Kalau belum buat lagi, tolonglah mula berbincang dengan suami isteri dan juga anak-anak akan norma baru yang kita hadapi sekarang ini. Saya rasa sekarang ni ramai yang dah buat, tapi mungkin ada yang belum buat lagi. Ini tentunya akan membantu. Satu lagi dari segi pihak majikan pula, masih lagi kedengaran daripada syarahan-syarahan saya buat bersama dengan company-company yang lain, bahawa masih ada majikan yang mungkin tidak begitu sensitif. Kita semua dalam keadaan yang berbeza sekarang ni. Dekat rumah ni memang dengan sekolah yang masih lagi tutup, ibu bapa pekerja itu masih lagi menjadi ibu bapa di rumah. So majikan juga perlulah sedikit empathy ataupun kindness memandangkan situasi berbeza. Tapi komunikasi di antara majikan dan juga pekerja ni tentunya akan membantu untuk mengurangkan sedikit tekanan yang sedia ada. Bila tak ada kedua-duanya, maka itulah akan menyebabkan tekanan di tempat kerja dan juga di rumah. Prof ada sebutkan ada juga berpengalaman engage dengan mereka yang bekerja dari rumah ni, tapi bagaimana sebenarnya bentuk sokongan yang sekurang-kurangnya boleh diberikan oleh ahli keluarga? Kalau nak dapatkan sokongan daripada majikan, mungkin sebuah organisasi yang besar mungkin sedikit sukar, tapi dalam unit yang lebih kecil, sokongan dari bentuk keluarga itu bagaimana kita boleh menyusun atur jadual agar
tidak terlalu menambahkan beban dengan sekarang ini ibu bapa bukan saja perlu bekerja tapi jadi cikgu pula di rumah dengan proses PDPR lagi. Betul. So antara beberapa tips yang kita boleh berikan, yang pertama perbincangan bersama keluarga akan kerja yang dilakukan. Contohnya kalau you have to work between 8 to 4, pastikan anak-anak tahu bahawa mak dan atau bapa yang bekerja di rumah itu memang tak boleh dihubungi ataupun walaupun dekat situ, dekat rumah tetapi tak boleh dihubungi pada masa tertentu. Yang kedua itu pastikan supaya kalau bolehlah ikut of course keadaan masing-masing, kalau ada satu tempat yang khas untuk kita bekerja. Yang ketiga itu pastikan bahawa kita bekerja pada masa yang ditetapkan. Kalau 8 to 4, 8 to 4, 9 to 5, 9 to 5. Janganlah kita melebihi kalau boleh, kerana kita ada lagi tanggungjawab yang berbeza untuk anak-anak yang lain juga contohnya. So inilah mungkin antara tips-tips yang boleh diambil dalam keluarga itu sendiri apabila kita berbincang bersama ni. Kalau kita tak bincang, maka anak-anak tak tahu bahawa kita ni bekerja. Dia ingat kita kat rumah macam hari Sabtu dan Ahad, maka dia orang akan kacau kita dan itu akan menyebabkan tekanan kita nak jadi ibu, nak jadi bapa, nak jadi pekerja, sukar macam tu kadang-kadang. Akhir sekali doktor, nasihat kepada orang ramai yang berhubung keresahan yang dialami akibat daripada kebimbangan terhadap pekerjaan dan juga untuk menangani stres atau tekanan bekerja dari rumah ini. So yang saya nak cadangkan kepada orang ramai, saya dengar masih lagi ada peluang dari segi penjana, contohnya HRDF antaranya, kepada mereka yang baru graduate, mereka yang mungkin kehilangan kerja, ada banyak kursus-kursus yang boleh diambil secara percuma ataupun dengan harga yang very very low yang saya rasa perlu ambil. Yang kedua untuk yang lain pula, inilah masa yang masih penting untuk kita memahami isu kesihatan mental dan juga untuk kita memperbaiki lagi stress management kita ada sekarang.